خصوصا إلى والدينا وأولادنا وأسرتنا وقراباتنا أجمعين، وخصوصا إلى حاجاتنا وخصوصا إلى سيدنا الشيخ وأصولهم وفروعهم ومن ينتسب إليهم أجمعين. شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين. اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف والمؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كذا الذي قال المصنف كذا الذي يكمل التشهد بعد إمام قام منه فاصلا بعد إمام قام منه قاصدا. Kata syarahnya. Dan adalah surah masalah ini. Surah maknanya rupa masalah ini ataupun kes masalah ini. Bahawasanya ia duduk serta imamnya membaca tasyahud awal. Maka tak kala berdiri imamnya daripadanya, maka berhenti makmum daripadanya supaya ia hendak sempurnakan tasyahud awalnya. Maka tak kala berdiri betul, didapat akan imamnya rokok atau hampir rokok. Titik. Baik, masalah dia apa dia? Masalah dia ni, dia duduk tahiyat awal. Sama dengan
imam dia. Barangkali masa duk baca tahiyat awal tu dia ralik. Pak imam dah habis dah baru dia nak baca. Tapi dia nak baca juga. Maka dia pun bacalah tahiyat awal tu. Dibacanya tahiyat awal, elok dia habis, Pak Imam dah nak rokok. Ataupun Pak Imam dah rokok. Maka apa jadi dengan orang yang duduk dalam masalah seperti ini? Maka kata Syekh Ramli, ia dihubungkan orang muwafiq juga. Yakni dia dihukumkan sebagaimana hukum orang muwafiq. Diunzurkan ketinggalan 3 rukun yang tersebut itu. Titik. Hukum muwafiq macam mana? Dia kena bangun baca Fatihah sampai habis. Kemudian dia kena habiskan baca Fatihah itu sebelum imam bangun berdiri pada rakaat yang seterusnya. Baik, kalaulah dia tak boleh habis, dia tahu dia tak akan habis, maka sebelum Pak Imam berdiri tegak, dia kena buat keputusan, ya, nak teruskan bersama imam ke jadi makmum atau nak mufarakah, ataupun macam mana dia nak di antara dua tu. Sama ada dia mufarakah buat sembahyang seorang ataupun dia ikut imam dengan cara abaikan rakaat yang dia nak buat tu. Nanti bila Pak Imam bagi salam, dia tambah lagi 1 rakaat. Maka kata Syekh Ramli dihubungkan orang muwafiq juga. Orang muwafiq juga. Diunzurkan ketinggalan 3 rukun yang tersebut. Baik, habis. Dan kata Syekh Ibn Hajar, tetapi ia seperti orang yang ketinggalan dengan tiada uzur. Maka tiada diuzurkan dia. Melainkan barang yang orang yang muwafiq ia meninggalkan membaca dengan sengaja. Tiada diuzurkan ketinggalan 3 rukun. Maka jika dapat tamamkan Fatihahnya dan rukuknya dahulu, ni sebelum daripada imam turun kepada sujud, dapat rakaatnya. Dan jika tiada, ia tamamkan Fatihahnya dahulu, ni sebelum daripada turun imam kepada sujud, hendaklah niat mufarakah. Kemudian ia lakukan aturan sembahyang dirinya. Ini sembahyang seorang diri. Maka jika ia menyalahi akan dia batal sembahyangnya. Bukan batin tu, batal. Kalau dia tak buat antara dua itu, maka jadi batal sembahyang. Titik. Kemudian mengisyaratkan oleh Nazim rahimahullahu ta'ala bagi khilaf masail yang 3. Ni khilaf kes 3 masalah. Yang kemudian itu dengan katanya wal khulfu fi awakhiril masaili muhaqqaqun fala takun bighafili. Dan menyebut syarahnya, yakni huraian dia bagi kes yang di atas tadi, sesungguhnya telah engkau ketahui barang yang padanya, maka jangan engkau lupa.
dan dihubungkan aturan dua masalah yang pertama daripada masalah yang tiga itu, masalah yang ketiga yang berlaku padanya itu khilaf, iaitu orang lupa keadaannya, ia mengikut imam padahal ia di dalam sujud umpamanya. Kemudian maka teringat ia akan dirinya makmum, maka tiada ia berdiri daripada sujud, melainkan adalah imamnya telah rukuk. Dia tak bangun lagi, imam dia dah rukuk. Dia tak selesai lagi. Atau hampir hendak rukuk. Maka berkata Allamah yang tersangat alim, Syekh Ramli, ia seperti orang yang muwafiq jua hukumnya. Titik. Dan kata Allamah yang tersangat alim, Syekh Ibnu Hajar, adalah seperti orang masbuk. Inilah sekalian hukum orang muwafiq, yakni orang yang dapat membaca Fatihah bersama imam dalam qiyamnya. Maka sekarang hendak masuk pada bicara hukum orang masbuk. Ini orang yang tak sempat membaca Fatihah di dalam qiyam imamnya pula. Titik. Maka adalah orang masbuk itu lawan orang muwafiq, iaitu orang yang tak dapat serta imam di dalam qiyam imamnya. Masa yang dapat padanya membaca Fatihah yang pertengahan, yakni darjah orang yang pertengahan membaca Fatihah. Laju sangat pun tidak, lambat sangat pun tidak, ya. Itu kata orang yang pertengahan. Tiada nisbah bacaan dirinya. Bukan dia kira pada bacaan dia tu boleh habis ke tak habis. Sebab orang ni ada tiga kategori. Ada yang laju, ada yang lambat. Orang baru ihdinas siratal mustaqim, dia dah amin. Itu hak laju. Pasal dia fasih. Laju sebab dia fasih, bukan dia laju sebab fasih, bukan laju sebab kelang kabut. Sampai baca pun salah. Ada tu laju sebab kelang kabut, sampai baca pun salah, itu haram. Yang kedua, perlahan apa? Slow. Lambat, baca dia lambat. Pasal apa? Pasal kadang-kadang was-was. Kadang-kadang tu dia was-was, kadang-kadang memang dia nak memelihara. Yang ketiganya, yang pertengahan antara itu. Dia baca Al-Fatihah dia lebih kurang baca orang lain lah. Tak laju sangat, tidak slow sangat. Ada tiga jenis. Jadi, jangan duk kira orang baca laju. Jangan duk kira orang baca lambat. Dia kena kira orang pertengahan baca, kalau lama masa tu habis ke tak lagi Fatihah. Maka tu dihukumkan dia tu macam tu. Kalau dengan sebab memang dia baca macam orang pertengahan, cumanya tak ada habis Pak Imam dah rokok, maka tu dikirakan hukum yang seperti dia sebut oleh Syekh Ramli ataupun Syekh Ibnu Hajar tadi. Nak ikut yang mana tak apa. Syekh Ramli pun boleh, Ibnu Hajar pun boleh. Tapi masyhurah di Nusantara ni, orang ikut dapat Syekh Ibnu Hajar.
Sama ada daripada rakaat yang pertama imam atau yang lainnya. Titik. Kerana dapat tasawur. Ini dapat digambarkan. Dapat tasawur yang dapat digambarkan. Orang masbuk itu pada tiap-tiap daripada 4 rakaat. Seperti sebab sesak. Atau sebab lambat. Gerak diamnya. Maka setengahnya orang yang muafiq yang telah terdahulu apabila lalu ia sebab mengerjakan atas aturan sembahyangnya, maka tiada bangun ia kepada qiyamnya. Melainkan adalah imamnya itu telah rukuk atau hampir kepada rukuk. Maka diberi hukum orang masbuk. Yang dihukumkan dia itu adalah hukum orang masbuk 2. Dan setengah daripadanya pula diberi hukum masbuk pula barang yang jatuh daripada kebanyakan daripada a'immah. Ini ulama. A'immah ulama. Yang jatuh daripada kebanyakan daripada a'imah, yang jatuh maknanya yang disebutkan, yang difatwakan daripada kebanyakan alim ulama, bahwasanya mereka itu bersegera mereka itu membaca akan qiraahnya. Titik. Jadi dah terlambat, kena baca dengan cepatlah. Kena segera baca dengan cepat sebolehnya. Maka tidak dapat makmum kemudian daripada berdiri qiyamnya daripada sujud membaca Fatihah dengan sempurna. Tetap baca Fatihah habis, Pak Imam dah bangun. Maka sesudah rukuk imamnya, maka wajib atas makmum itu rukuk sertanya. Kerana ia seperti orang masbuk. Masbuk ni dia kena ikut apa perbuatan imam. Dia tak nak habiskan Fatihah rukuk. Imam rukuk, dia pun kena rukuk. Itu kata seperti perbuatan orang yang masbuk. Maka didapatnya ia rakaatnya. Maka dapatlah dia akan rakaatnya. Dan jika jatuh seperti yang demikian itu pada tiap-tiap rakaat sekalipun, jatuh maksudnya terjadi, berlaku. Ya, berlaku seperti itu pada tiap-tiap rakaat sekalipun, maka dia dihukumkan orang masbuk. Dan jikalau ketinggalan makmum itu sebab hendak tamamkan Fatihahnya hingga rukuk imamnya dan bangkit imamnya daripada rukuknya, atau ia rukuk serta imamnya tetapi belum lagi ia dapat tamakninah dahulu ni sebelum daripada bangkit imam daripada rukuk, di dalam sekurang-kurang rukuk, maka luputlah rakaatnya. Ini maka tak dapatlah ia akan rakaat itu. Maka hendaklah ia mengikut imamnya barang yang ada imam padanya. Ikut je lah imam buat apa, ikut je lah. Kemudian hendaklah ia datang akan serakaat lagi. Ini hendaklah dia tambah lagi 1 rakaat. Kemudian daripada salam imamnya. Seperti barang yang disebut akan dia oleh alim Shibrul Malsi. Siapa dia? Shibrul Malsi. Iaitu Syekh Ramli. Syekh Ramli digelarkan Syekh Ramli Shibrul Malsi. Itu Shibron Malsi. Bolehlah Shibrul Malsi. Shibrul Malsi. Alif lam mim lam sin ya. Bermula yang sunat bagi orang yang masbuk, bermula sunat bagi orang yang masbuk bahawa jangan ia membangkitkan dengan membaca zikir yang sunat,
Yang jangan dia baca zikir sunat. Seperti seperti apa? Seperti doa iftitah. Jadi dia takbir terus dia baca Fatihah. Auzubillah pun jangan, terus bismillah. Tu orang masbuk dia masuk solat terus baca Fatihah. Tak payah nak baca doa iftitah lagi dah. Contohnya orang sembahyang Zuhur, sembahyang Asar. Ataupun sembahyang Isyak. Masuk rakaat ketiga. Contohnya Allahu Akbar, terus baca Fatihah, bismillah, auzubillah dan sebagainya. Jangan lagi duk bermasyghul nak baca doa iftitah. Sebab dia tu dah lambat. Tetapi hendaklah ia kemudian daripada takbirnya ia membaca Fatihah juga. Yang dia terus baca Fatihah juga. Melainkan bahawa sangka ia dapat membaca Fatihah serta dibaca zikir yang sunat itu, maka hendaklah didatangkan zikir yang sunat. Kemudian dibaca Fatihah. Ini barulah kemudiannya dibacakan Fatihah. Dan apabila rukuk imam dan sebelum lagi ia membaca, orang masbuk itu akan Fatihah, maka tiada ia membimbangkan membaca sunat seperti dibacanya Fatihah. Kemudian ini setelah daripada takbir umpamanya, maka hendaklah ia tinggalkan bacaannya Tuqama, dan wajib ia mengikut imamnya rukuk. Hal keadaannya wajib mengikut imamnya rukuk. Memang dia wajib pun. Pasal dia masbuk. Maka ditanggung Fatihahnya atau setengahnya oleh imam. Titik situ. Jadi orang masbuk ni Fatihah dia ditanggung imam. Dan jika adalah makmum yang masbuk lambat bacaannya, maka tiada wajib membaca akan barang yang lain. Yang lainnya daripada yang didapatnya. Yang didapatnya di sini. Mana jangan duk baca yang sunat-sunat lah. Jangan duk baca yang sunat-sunat lagi dah. Bersalahan pada barang yang telah terdahulu daripada orang yang muafiq di sana. Kerana barang yang di sini dimudahkan dia. Titik. Maka patutlah dipeliharakan, hanya tiada yang lainnya. Titik di situ. Bersalahan, ini melainkan orang yang muafiq, melainkan orang yang muafiq. Intaha, barang yang disebut akan dia masalah ini pada Fatihah, dan memadalah didapat bacaan ini akan dia gugur daripada Fatihah ini. Titik. Fatihah ini, Fatihah itu. Baik, titik di situ. Boleh faham? Siapa tak faham kat tengah? Oh, alhamdulillah semua faham. Maka ia hukumkan seperti orang yang mendapat, dihukumkan seperti orang yang dapat akan Fatihah. Kemudian daripada takbir imam, ia di dalam rukuk, wajib ia rukuk. Didapatnya rukuk itu, maka orang yang masbuk itu wajib ia mengikut imamnya pada rukuknya. Sama ada dapat membaca sesuatu daripada Fatihah ataupun tiada. Didapatnya sesuatu. Dapatlah rakaatnya, ini maka dapatlah rakaatnya. Titik. Maka jika adalah masbuk tiada dapat membaca Fatihah
Atau dapat setengahnya juga, tak habis. Maka ditanggung Fatihah itu oleh imamnya. Dengan syaratnya, jika adalah imamnya mutatahhirun. Dan bukan pada rakaat yang lebih panjang. Panjang sangat ni. Boleh ke faham ni, Mak? Boleh? Alhamdulillah. Apa dia kata, Mak? Apa dia? Apa dia kata? Boleh ke faham? Apa dia mutatahhirun ni apa dia? Mutatahhirun apa dia? Mutatahhirun orang yang suci. Suci macam mana? Iaitu orang yang fasih Fatihah pada pertengahan, pada orang yang pertengahan. Pak Imam ni kadang-kadang memang dia cepat lebih pada orang yang pertengahan. Kadang-kadang dia lambat pada orang pertengahan. Ya. Bukan mana kata Pak Imam ni mutatahhirun, dia suci daripada hadas kecil hadas besar dah. Ini bacaan dia tu. Mutatahhirun bacaannya. Mutatahhirun pada pihak bacaannya. Ini tidak cepat, tidak lambat, tapi pertengahan pada huruf. Dan bukan pada rakaat yang lebih seperti rakaat yang kelima. Yang bukanlah pula dia duduk pada rakaat yang kelima. Siapa dia? Imam tadi. Contohnya apa dia? Dia sembahyang isyak. Makmum masuk lambat. Dia sembahyang isyak Pak Imam sembahyang isyak, makmum sembahyang isyak. Pak Imam rakaat kedua baru kawan ni masuk. Tiba-tiba Pak Imam dia terlebih sampai rakaat yang kelima. Dia terlebih sampai rakaat yang kelima. Bila dia lebih pada rakaat yang kelima, maka makmum tadi pun dia ikut jugalah. Maka ikutnya makmum pada rakaat yang kelima itu jadi batal. Kalau dia tahu Pak Imam tu rakaat yang kelima, pasal ikut imam yang batal jadi batal. Maka tak kala Pak Imam naik ke rakaat kelima, dia kena duduk tahiyat akhir. Yang mana saat lagi dia kena tambah lagi satu. Kalau dia tahu Pak Imam tutur rakaat kelima, dia ikut juga. Pasal apa? Dia nak habiskan rakaat yang 4 ni, maka dia batal. Batal sebab ikut imam yang batal. Patutnya dia kena duduk tahiyat akhir, kemudian dia berzikir. Allah, zikir macam mana? Subhanallah. Niat zikir dan niat tegur. Niat tegur saja batal. Niat zikir dan niat tegur. Baik, habis.
Mana tadi? Kita berhenti situ dulu. Kemudian katanya, dan syarat lagi ia dapat rokok itu tomak ninah. Situ. Nanti situ. Dan syarat lagi. Boleh faham ke Ilman? Boleh faham? Boleh? 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 Betul ya. Betul kan? Urai panjang lebar 40 kali mesti nak faham. Tambah tak urai. Boleh faham ke Ajuan? Boleh? Boleh? Nanti saya nak tolong tulis semula. Muka surat 40 tu. Ada dua masalah. Ditulis. Man nama fi tasyahudin aw ikhtalat. Tidur yang macam mana tu? Tidur yang macam mana tu? Saya nak tengok. Pakai tulis Lepas tu kadzalladzi yukammilu tasyahhuda. Nombor 2. Baik kata syarahnya. Duduk serta imam baca tasyahud, kemudian berdiri imam daripadanya. Baca balik, cuba tulis balik dalam tulisan yang kamu faham. Lepas tu, yang ketiga. Wal khulfu fi awakhiril masaili. Tu tulis balik. Macam mana nak tulis dia dalam tulisan Rumi yang mudah faham? Faham tak? Yang kata hang faham. Saya nak hurai pun hang faham. Nak tengok hang tulis. Sampailah kepada dan disyaratkan lagi. Saya nak tengok semua orang pekat tulis. Semua orang pekat tulis. Lepas tu saya nak baca satu je. Jadi yang pemuzakarah lah macam mana nak muzakarah. Saya bagi masa 7 hari. Jadi boleh muzakarah selama 7 hari. Minggu depan saya nak tengok siapa hak betul. Saya baca semula. Orang perempuan pun buat juga. Apa maksud dia tu? Baca balik daripada man nama fi tasyahudin. Ada berapa masalah tu tulis. 1, 2, 3. Faham tak saya suruh faham? Faham tak? Umat faham semua. Supaya tak kerti tanya umat. Wallahu a'lam. Dan disyaratkan lagi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وأنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.